Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan nikmat kurnianya diizinkan olehnya untuk kita semua meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat ini, dapat kita terus menerus mencari redha-Nya, mencari keampunannya dan juga beramal ibadah. Dan juga salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi bertemu lagi kita dalam siri Ramadan 2022 #Ibrah Al-Quran dan As-Sunnah. Semalam episod pertama saya ceritakan tentang pengenalan tentang tema kita, iaitu ibrah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang kita akan pelajari dalam siri Ramadan pada tahun ini. Tapi saya tertinggal satu perkara yang sangat penting, iaitu riwayat Israiliyat. Tahukah kamu apa itu riwayat Israiliyat? Riwayat Israiliyat ni, kalau nak senang faham, masa zaman Nabi dahulu, apabila Islam baru nak berkembang, Islam baru nak membangun, sebelum adanya agama Islam ni, ada yang kita panggil sebagai ahli kitab. Ahli kitab ni maksudnya orang-orang alim daripada agama yang sebelum agama Islam lah. Mereka ikut kitab mereka. Sebagai contohnya, yang selain daripada Al-Quran, kita ada kitab Injil, Zabur dan Taurat. Jadi sebelum turunnya Al-Quran, kita ada umat-umat yang sebelum ni yang masih ikut kitab-kitab ni, 3 kitab ni. Jadi kisah Israiliyat ni ialah seseorang yang ahli kitab, apabila dia masuk Islam, dia masih ada ilmu-ilmu daripada kitab-kitab yang dia pelajari sebelum ni. Jadinya kalau dalam Al-Quran dan As-Sunnah ni, kadang-kadang apabila kita baca tentang kisah-kisah umat terdahulu, sebagai contohnya Nabi Musa dan Fir'aun dan kaum Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan sebagainya, kadang-kadang ceritanya sangat-sangat ringkas, tapi ada pengajaran. Tetapi berbeza pula dengan kisah-kisah Israiliyat ni. Kisah-kisah Israel ni cerita kadang-kadang sangat-sangat detail. Akan tetapi kita kena beringat bahawa kisah Israiliyat ni kita boleh mendengar dan kita tidak boleh mengiyakan dan tidak boleh menidakkan. Kerana apa? Kita tak tahu kisah tu betul ataupun tidak. Jadi kalau dalam agama ni, sanad tu penting. Sebagaimana kita belajar dalam hadis, sanad tu rantaian daripada seseorang yang berkata sehinggalah kepada Rasulullah. Kalau ada 7 orang ada situ, 7 orang tu sangat penting. Kalau ada seorang je yang lemah, dah hadis tu dah boleh jadi pelbagai, dah boleh bertukar status dah. Jadi dalam sirah ni pun tak jauh beza. Dia ada juga sanadnya yang kita perlu pelajari untuk kita pastikan kisah tu sahih. Jadi Israiliyat ni, kalau kita ada baca apa-apa kisah yang dikatakan bahawa kisah ni ialah kisah Israiliyat, jadi kita boleh membaca saja, kita boleh mendengar saja, tapi kita tidak boleh mengiyakan dan tidak boleh menidakkan. Jadi berhati-hati. Wallahu a'lam, itu jawapan yang terbaik. Apa-apa, Allahu a'lam. Hati-hati. Kerana kisah Israiliyat ni sangat-sangat banyak tersebar dalam kalangan masyarakat. Tapi sayangnya masyarakat kurang pengetahuan tentang agama. Jadi mereka menganggap itu adalah kisah yang benar. Jadi berhati-hati. Okey, jom kita teruskan dengan episod hari ini, iaitu episod kedua. Kita akan menceritakan tentang ciptaan manusia. Jadi sebelum saya ceritakan dengan lebih lanjut, saya ingin bacakan satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, iaitu berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Kemudian apa Tuhan kata?
sungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Maksudnya secara ringkasnya sesi soal jawab di antara malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, apabila Allah bagi tahu para malaikat dia nak ciptakan khalifah di muka bumi ini, para malaikat pun peliklah bertanya, kenapa nak ciptakan manusia ni, sedangkan manusia ni nanti akan sebagaimana kita lihat sekarang ni betul saling bergaduh antara satu sama lain, menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan. Tapi Allah kata, sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi, apakah pengajaran yang saya nak ajarkan kepada diri saya dan juga para penonton sekalian dalam episod kedua siri Ramadan 2022 #Ibrah Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu antara pengajaran yang saya ambil daripada kisah ni, di antara sesi soal jawab di antara malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu yang pertama, kita perlu sentiasa ingat bahawa kehidupan di dunia ini Allah yang Maha berkuasa. Apa-apa Allah yang Maha berkuasa. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Kenapa saya kata macam tu? Kerana kita kena ingat, kita ini manusia biasa. Akal kita ni terhad. Kita tak boleh fikir apa yang lebih daripada apa yang Allah izinkan. Jadi Allah tu Maha mengetahui. Allah, dia dah aturkan yang terbaik untuk kita. Jadi balik kepada persoalan tadi, kenapa saya cakap macam tu? Kerana kita perlu ingat, apabila kita hidup di dunia ni, kita perlu untuk berusaha bersungguh-sungguh. Kalau kita nak kaya, tak ada masalah, tapi kita perlu seimbangkanlah dengan dunia dan akhirat kita, kan. Tapi apa yang saya nak sampaikan, apa yang pengajaran yang saya nak ceritakan, apabila kita buat sesuatu benda, kita kena ingat bahawa Allah itu yang berkuasa. Allah tu Maha mengetahui, sedangkan kita ni tak tahu apa-apa. Jadi, apakah pengajarannya? Pengajarannya apabila kita sedang melakukan sesuatu, apabila kita dah rancang kehidupan kita ini macam-macam, tetapi kita kena beringat, Allah itu dah aturkan yang terbaik untuk kita. Jadi, boleh jadi rancangan kita itu tak menjadi. Jadi, kisah ni akan mengajarkan diri kita bahawasanya Allah tu lebih mengetahui apa yang ada di depan. Kita tak tahu. Mungkin pada kita, kalau kita kaya, itu adalah lebih baik. Kita boleh tolong mak ayah, kita boleh belikan rumah untuk mak ayah kita, tolong orang miskin. Tapi bila kita buat bisnes, apa-apa semua tak jadi. Kita kena ingat, Allah tu dah aturkan yang terbaik. Allah kata, kalau bukan sekarang lah. Kita dah doa banyak-banyak, tapi kadang-kadang Tuhan mungkin tak makbulkan. Kenapa? Sebab Tuhan ada rancangan yang lebih baik untuk kita. Jadi kita tak tahu, sedangkan Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Itu yang kita kena sentiasa ingat. Dalam episod kali ini, kita kena sentiasa ingat, Allah tahu apa yang lebih baik untuk kita. Bukan sahaja yang lebih baik, tapi apa yang terbaik. Jadi apa yang kita perlu buat di dunia ini, kita perlu usaha sehabis mungkin, dan kemudian kita berdoa dan tawakal kepada Allah SWT. Kita biarkan Allah uruskan urusan kita. Jadi para penonton sekalian, saya mengharapkan para penonton sekalian dapatlah ikhtibar yang saya nak sampaikan dalam episod hari ini, iaitu tentang ciptaan manusia. Saya mengharapkan jika tak banyak, tapi adalah sikit. Okay? InsyaAllah teruskan setia bersama saya dalam siri Ramadan 2022 #Ibrah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang, InsyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.